Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk hari ini kita akan masuk bab yang ke-12 yang bertajuk tenaga nuklear. Kita akan pergi ke subtopik 12.4 iaitu subtopik terakhir daripada buku teks yang bertajuk tenaga nuklear di Malaysia. Di Malaysia, 70% daripada sumber tenaganya dijana daripada gas asli. Petroleum, gas asli dan arang batu merupakan sumber bahan api fosil yang tidak boleh diperbaharui. Bagi melaksanakan pembinaan stesen janakuasa nuklear, beberapa faktor perlu diambil kira seperti yang berikut. Pertama, kesan pencemaran oleh tenaga nuklear juga adalah lebih rendah berbanding dengan sumber bahan api fosil. Faktor kedua yang perlu diambil kira, kawasan bagi membangunkan kawasan stesen janakuasa nuklear juga mestilah sangat strategik. Kawasan mestilah berhampiran dengan punca air bagi memudahkan proses penyejukan berlaku. Faktor yang ketiga, kadar tenaga yang dikeluarkan oleh sumber tenaga nuklear adalah jauh lebih besar daripada sumber bahan api fosil. Bahan api fosil seperti arang batu, gas asli, petroleum yang akan habis dan kosnya semakin meningkat. Di Malaysia terdapat satu agensi nuklear Malaysia yang dahulunya dikenali sebagai Institut Penyelidikan Teknologi Nuklear Malaysia atau nama singkatannya MIN yang terletak di Bangi, Selangor. Fungsi agensi ini ditubuhkan bagi menyelaraskan aktiviti berteraskan sains dan teknologi nuklear serta teknologi yang berkaitan dengannya. Aktiviti utama yang dijalankan di sini ialah penyelidikan dan pembangunan teknologi nuklear bagi pembangunan negara dengan kerjasama antarabangsa. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada peranan Institut Teknologi Nuklear Malaysia ataupun MIN. Yang pertama ialah dalam memenuhi keperluan industri, antara aktiviti yang dijalankan ialah melakukan imbasan turus sinar gamma dalam industri petrokimia. Yang kedua, NDT. Yang ketiga, pengurusan karat dan yang terakhir ialah reaktor Triga Puspati. Seterusnya, peranan MIN yang kedua ialah mensejahterakan rakyat. Okey, antara aktiviti dia adalah pengukuran keradioaktifan, pengurusan sumber air, pengurusan sisa radioaktif, radiofarmaceutical, biodosimetri, NIR dan kawalan mutu peralatan diagnostik radiologi perubatan. Seterusnya kita akan pergi kepada peranan MIN yang ketiga iaitu dalam keselamatan dan kelestarian makanan. Okay, antaranya adalah yang pertama, mutasi aruhan sinaran. Yang kedua, keselamatan dan kelestarian industri makanan menerusi teknologi penyinaran. Dan yang ketiga, teknik penyurih untuk kelestarian tanaman makanan. Peranan MIN yang keempat ialah memenuhi keperluan dan tanggungjawab sosial iaitu melibatkan bioproduk berinovatif untuk komuniti. Terakhir sekali ialah peranan MIN dalam pendidikan dan pembangunan sumber manusia. Antara aktiviti yang dijalankan ialah pertama, sebagai pusat latihan serantau perlindungan dan keselamatan sinaran. Yang kedua, pematuhan keselamatan sinaran dan nuklear melalui latihan. Dan yang ketiga, penyebaran maklumat nuklear melalui pendidikan. Baik, pelajar-pelajar semua, kita telah berjaya habiskan subtopik 12.4 hari ini yang bertajuk nuklear di Malaysia. Jadi, cikgu harap awak dapat memahami topik hari ini dengan baik.
Okey, untuk lebih memahami lagi tajuk nuklear di Malaysia, awak boleh cari Google maklumat di internet. Banyak info-info yang menarik berkaitan dengan nuklear di Malaysia. Okey, terima kasih semua.